Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 5. Tajuk yang akan cikgu sampaikan pada kali ini ialah Lemparan Ajaib, Standard Pelajaran 1.11.2, 2.11.2, 5.1.3 dan 5.1.4. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 44 dan 45. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu cikgu mahu murid-murid membaca dan memahami isi kandung teks dan gambar yang terdapat dalam buku teks muka surat 44 dan 45. Baca dan faham, baca dan lihat gambar, kemudian faham tentang teknik lemparan ajaib ataupun lemparan cakra, ataupun lemparan objek leper. Lemparan ajaib, kita lihat pendahuluan dulu. Awit begitu teruja kerana dapat menyertai acara melempar objek leper. Objek leper, apa-apa untuk latihan PJ ni murid-murid boleh gunakan apa-apa bentuk objek leper, tak kira lah ringan ataupun berat, semasa membuat latihan. Gunakan apa-apa objek leper, sebab kita nak tahu teknik lemparan yang betul. Teknik yang penting, teknik lemparan yang betul. Kalau ada cakra lagi bagus, tapi agak susah ataupun sukar murid-murid untuk dapatkan cakra tersebut, melainkan datang sekolah. Kalau kat sekolah adalah cakra tu, jadi kita boleh cuba guna cakra ketika melakukan latihan teknik lemparan objek leper. Tapi apa pun, murid-murid boleh gunakan apa-apa objek leper lain seperti pinggan plastik, tudung periuk, tudung bekas, dan sebagainya, asalkan berbentuk leper. Okey, cikgu baca semula. Awit begitu teruja kerana dapat menyertai acara melempar objek leper semasa Hari Sukan Negara. Semalam baru diadakan Hari Sukan Negara, peringkat kebangsaan. Awit telah berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan lemparan yang terbaik. Cuba lakukan lemparan objek leper dalam permainan lemparan ajaib. Dan nanti selepas pelajaran ini, murid-murid boleh guna apa-apa objek leper untuk cuba lakukan lemparan. Ataupun semasa murid-murid belajar ni kan, kebetulan ada kat luar, cuba lakukan teknik tersebut. Okey, teknik lempar cakra. Ni objek leper lah. Teknik lempar cakra terdapat 3 fasa yang perlu kita ikuti semasa melakukan lempar cakra, iaitu ni dalam situasi yang sebenar. Cikgu cerita dalam situasi sebenar lempar cakra. Okey, yang pertama fasa persediaan. Jadi 3 fasa, macam pelajaran yang lalu tentang lontar peluru. Dia sama juga teknik dia. Fasa, ada 3 fasa juga dalam lempar cakra, sama seperti lontar peluru pada tajuk yang lalu. Okey, yang pertama fasa persediaan. Ada istilah power position, sama seperti dalam lontar peluru. Ni dalam fasa persediaan. Kemudian yang kedua, fasa putaran. Kena berpusing-pusing badan, pusingkan badan untuk kita kumpulkan tenaga, dan sebelum
melempar cakra tersebut, itu fasa putaran, iaitu kita mengumpul tenaga untuk melakukan lemparan. Yang ketiga, fasa lemparan. Selepas berputar, fasa lemparan dan ikut lajak. Kalau dalam lontar peluru, fasa ketiga tu merupakan fasa pemulihan. Fasa pemulihan kan. Fasa kedua, fasa lontaran. Okay. Seterusnya, kita lihat satu persatu fasa persediaan. Fasa persediaan, apakah yang perlu dilakukan sewaktu fasa persediaan? Okay, yang pertama, pegang objek leper dengan betul. Kalau murid-murid lihat, ambil objek leper dekat rumah tu, cuba buat. Objek leper perlu dipegang jari, menggunakan hujung jari, keempat-empat hujung jari. Okey, luaskan sedikit jari tersebut. Kemudian ibu jari tekan di bahagian atas, manakala jari yang lain cengkam objek leper tersebut menggunakan hujung jari. Boleh contoh murid-murid boleh lihat yang bahagian hadapan, gambar yang pertama bahagian hadapan, gambar yang kedua bahagian belakang, di mana empat jari mencengkam objek leper tersebut ataupun cakra. Ini supaya cakra tidak terlepas, tidak terlucut sewaktu kita melakukan lemparan. Okey, yang kedua, berdiri dalam posisi power position. Maksudnya sama seperti dalam teknik lontar peluru, kita kena berdiri dalam posisi power position, power position, sambil cakra tu dipegang seperti yang ditunjukkan. Okey, seterusnya fasa putaran. Fasa putaran, kita lihat. Okey, yang pertama, pusing dan rendahkan badan ke kanan dan ke belakang. Yang pertama, selepas posisi power position tadi, kita pusingkan badan, pusing dan rendahkan badan. Kita rendahkan supaya apa? Objek leper tu kita boleh lempar dari bawah ke atas, supaya dia macam terbang. Dari badan ke kanan dan ke belakang. Ke kanan, maksudnya kalau murid-murid menggunakan tangan kiri, jadi rendahkan badan ke kiri lah. Itu kalau yang kidal. Kalau murid-murid seorang yang kidal, gunakan pusingkan ke kiri. Okay, yang kedua, ekstensikan siku. Kan. Gerakkan siku tu kan. Gerakan siku, tu maksud ekstensikan siku. Kemudian rotasikan bahagian pinggul. Sama seperti lontar peluru pada tajuk yang lalu, kita kena pusingkan pinggul ataupun pinggang bahagian punggung tu kan. Kita pusingkan, rotasikan. Kemudian yang keempat, buka tangan bebas ke sisi pentas, ke sisi dengan pantasnya. Buka tangan bebas ke arah sisi dengan pantasnya. Kena buat pantas. Okey, untuk mendapatkan jarak lemparan yang jauh, kita kena pantas sewaktu kita pusingkan pinggul tu. Maksudnya kita kena pantas. Lagi pantas, lagi jauh jarak lemparan yang kita dapat. Maksudnya kalau perlahan lah kan, perlahan lah. Kalau kita nak cakra tu ataupun objek leper tu pergi jauh, kita kena pusing dengan pantas. Yang ketiga, fasa lemparan dan ikut lajak. Ikut lajak tu sama seperti
lontar peluru, masa pemulihan. Ikut lajak tu supaya kita tidak terbatal. Maksudnya kita ikut lajak badan kita. Jangan lebih dari garisan. Jangan lebih dari garisan supaya kita melakukan lemparan yang betul dan mendapat mata yang diinginkan. Okey, yang pertama, ekstensikan siku, sama seperti yang pasal putaran tadi. Ekstensikan siku juga, gerakkan siku, bengkokkan siku sewaktu kita melepaskan cakra leper tu. Okay. Yang kedua, ayunkan tangan dengan pantasnya. Ayunkan tangan dengan pantasnya. Kita ayunkan beberapa kali. Yang ni kita ayunkan tangan sewaktu hendak melempar ataupun sebelum kita lepaskan. Kemudian lepaskan objek leper. Lepas kita ayunkan tangan tu, baru kita lepaskan objek tersebut, objek leper. Kalau guna cakra, cakra lah. Kalau guna objek leper lain seperti pinggan dan sebagainya, ataupun tudung dan sebagainya, kita lepaskanlah objek tersebut. Kemudian ikut lajak tubuh kita kan, supaya apa? Kita tak melebihi garisan. Kita ikut lajak tu kan. Okey. Seterusnya kita lihat langkah-langkah keselamatan. Okey, untuk perhatian murid-murid, cakra tu keras. Cakra tu keras. Ada yang sebahagiannya logam, ada sebahagiannya kayu. Kalau yang sekarang daripada getah. Jadi objeknya berat. Bila kita melakukan lemparan, jika terkena kepada orang yang berada di kawasan sekitar, ia boleh mendatangkan kecederaan. Jadi langkah-langkah keselamatan perlu diambil sewaktu kita melakukan aktiviti. Okay, yang pertama, pastikan tiada sesiapa di kawasan lemparan untuk mengelakkan kemalangan. Sewaktu kita nak lempar tu, kita pasti orang dah tiada dekat bahagian hadapan tu. Kalau masih ada, tunggu dia beredar, orang itu beredar dari kawasan tersebut. Ataupun minta mereka kosongkan sekejap untuk membolehkan kamu melakukan lemparan. Ingat, kalau ada orang, jangan lempar. Kalau kamu lempar juga objek tersebut, kalau ringan tak apa. Kalau ringan seperti pinggan, tidak mendatangkan kecederaan kan. Tapi kalau cakra, ia boleh mendatangkan kecederaan kerana dia berat. Jadi pastikan orang tiada di kawasan yang kamu lempar, terutamanya di bahagian hadapan. Yang kedua, simpan alatan yang digunakan di tempat yang disediakan. Dah guna alat, simpan sebaiknya. Nanti kalau dah sekolah ataupun kamu berada di sekolah melakukan aktiviti lemparan, simpanlah cakra tersebut di tempat yang telah disediakan. Itu langkah-langkah keselamatan. Supaya apa? Kalau kita simpan ataupun kita tak simpan, nanti barang tu hilang. Barang tu hilang ataupun digunakan oleh orang yang tak sepatutnya. Orang yang belum menerima pendedahan teknik melakukan lemparan tersebut. Dan ia boleh mendatangkan kemalangan. Okey. Seterusnya, latihan di rumah. Isi tempat kosong dengan teknik lempar objek leper dengan jawapan yang betul. Okey, ini contoh. Ini latihannya. Isikan tempat kosong dengan teknik lempar objek leper dengan jawapan yang betul. Fasa persediaan, Awit memegang. Memegang apa? Objek leper dengan betul ataupun cakra. Sama ada murid-murid nak tulis objek leper ataupun cakra, terpulang. Kedua-dua jawapan cikgu terima dengan betul. Dan dua apa?
dalam posisi power position. Kemudian fasa putaran, awit memusing dan badan ke kanan dan ke belakang sambil ekstensikan siku. Dia rotasikan bahagian apa, kemudian dan buka tangan bebas ke sisi dengan pantas. Okey, kemudian fasa lemparan dan ikut lajak, awit melemparkan objek leper dengan ekstensikan siku serta mengayunkan apa kan, nombor 5, dengan pantasnya dan lepaskan objek leper. Kemudian ikut apa kan. Boleh rujuk buku teks, muka surat muka surat 44 dan 45 tadi tu. Okey. Kemudian contoh latihan. Ni contoh latihan. Tulis hari seperti biasa, tulis hari, tulis tarikh, kemudian tulis tajuk lemparan ajaib, tulis standard pelajaran 1.11.2, 2.11.2, 5.1.3 dan 5.1.4. Kemudian tulis arahan, isi tempat kosong dengan teknik lempar objek leper dengan jawapan yang betul. Kemudian tulis seperti mana soalan tadi ya. Kemudian tulis jawapan. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan sekian. Terima kasih.